Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, tazkirah pagi ni kita nak melihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, hadis nombor 3518 dalam Kitabul Manaqib. Imam Al-Bukhari letakkan dalam Kitabul Manaqib, babun ma yunha min da'watil jahiliyah, bab apa yang ditegah daripada seruan jahiliyah. Baik, hadisnya diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, katanya, ghazawna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qad thaba ma'ahu nasun minal muhajirin hatta kathuru. Baik, kami pernah mengikut serta dalam ekspedisi peperangan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat, wa qad thaba ma'ahu nasun minal muhajirin. Thaba ma'ahu minan nas, kat sini maksudnya telah berlaku pertelingkahan dalam maknanya dalam perjalanan ataupun dalam ekspedisi tersebut ada berlaku perselisihan antara manusia, maknanya antara sahabat Nabi, minal muhajirin hatta kathuru, sehingga pertelingkahan tu semakin banyak, kan? So maknanya semakin serius. Wa kana minal muhajirina rajulun la'abun fakas'a ansariyan faghadiba al-ansariyu ghadaban shadida. Dan adalah daripada golongan muhajirin ini seorang lelaki yang banyak bermain, la'abun. Maknanya dia suka melawak lah, kalau mungkin, kalau kita nak faham di sini. La'abun di sini battalun, maknanya dia ni suka, dikatakan battalun ni maknanya dia macam la'abun ni maknanya dia banyak bermain tombak, kalau ikut yang disebutkan oleh syurah hadis. Thaba ma'ahu, yang tadi tu maknanya telah dalam ekspedisi peperangan tersebut, kata Jabir, kami keluar bersama dengan Nabi SAW dalam satu ekspedisi peperangan. Kemudian thaba ma'ahu nasun, maknanya berlaku pertelingkahan, maknanya sehingga manusia berhimpun. Thaba ma'ahu nasun minal muhajirin hatta kathuru, maknanya ada segelintir manusia ataupun sahabat Nabi yang berhimpun, dan mereka bertelagah dalam satu perkara, dalam satu hal. So macam kita tengok keadaan macam kita dalam satu tempat, tiba-tiba kita tengok ada satu kerumunan, kan? Orang berkerumun, kan? Macam itulah maksudnya. Thaba ma'ahu nasun minal muhajirin hatta kathuru. So dalam kalangan muhajirin yang pertama. Dan dalam kalangan muhajirin tu, kata Jabir, ada seorang lelaki yang la'abun. La'abun ni maknanya batalun, maknanya dia macam lelaki yang maknanya dia, kita kata, nak kata macam nakal sikit, ataupun macam playful, macam dia suka melawak, ataupun dia suka, maknanya suka main-main. Apa yang berlaku? Fakas'a ansariyan. Lalu maknanya dia telah memukul di belakang seorang ansari. So, terbayangkan? Okay, sebelum ni kita cerita tentang ayat dalam surah At-Taubah ayat 100 tu, Allah puji muhajirin dan ansar. Tapi bila dalam hadis kita tengok, mereka pun manusia, kan? So nampak tak beza, kan? Maknanya kita nampaklah view yang berbeza. Mereka pun manusia, mereka pun pernah bergaduh sesama mereka. So itu normal. Tetapi pergaduhan, pertelingkahan sesama mereka itu tak menjatuhkan kredibiliti mereka sebagai sahabat Nabi. Tak mengeluarkan mereka daripada pujian Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mereka manusia. Sama macam konteks yang kita boleh faham, sama macam Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia tak? Manusia. Dia pernah tak marah orang? Pernah. Dia pernah tak kita kata tersalah? Pernah, kan? Tapi kesalahan kalau yang melibatkan wahyu, Allah Ta'ala terus tegur. Dia pernah tak Nabi SAW maknanya merajuk daripada isteri dia? Pernah, kan? Dan itu menunjukkan basyariyah, kemanusiaan Nabi SAW. Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Aku seperti manusia seperti kamu. Baik, sama juga sahabat Nabi.
So kita jangan faham sahabat Nabi ni mereka makhluk yang kita kata daripada planet lain, alien ke, kan, macam cerita wali-wali kan. Wali-wali itulah kalau kita cerita yang sufi punya tarikat sufi ni, kalau cerita bab wali-wali ni pun memang karut. Ada wali yang tak ambil wuduk 100 tahun, 70 tahun dia solat dengan satu wuduk. Maknanya tak pernah berhadas. Ini dah karut dah. Kan? Kita kata pelik-pelik kan. Maknanya tapi kalau kita baca hadis Nabi, kita baca sirah sahabat Nabi ni diorang ni manusia biasa. Tak ada istilah kita kata kalau mereka berperang kan mereka pun cedera. Tak ada magic tau. Tak ada istilah magic. Macam dibaca cerita sufi-sufi, kononnya dia boleh kebal lah. Tok guru dia tu boleh terbang pergi ke Mekah dalam masa yang singkat. Naik Mi'raj, naik ke langit 7 pun boleh. Gila betul kan. Kita kata memang teruk kan. Kalau kita baca, bukan kita tuduh tau. Memang ada dalam kitab-kitab tabaqat sufi ni. Antaranya tabaqat Sya'rani. Kan, itu antara rujukan utama mereka. Banyak kisah-kisah yang karut. Tapi kalau kita ni rujuk kepada hadis-hadis Nabi, kita takkan jumpa kisah-kisah mengarut tu. Yang ada mungkin karamah yang berbentuk yang memanglah ada yang khawariqul adah, tetapi dia takkan terkeluar daripada kemanusiaan seseorang hamba Allah itu. Baik. Jadi apa yang berlaku? Seorang muhajirin ni yang batal tadi, maknanya dia agak nakal sikit kan. Kita boleh kata juga dia maknanya banyak main la'ab dalam lafaz disebut kan. Dia telah pukul di belakang seorang Ansari. Jadi apa yang berlaku? Kemudian berlakulah pergelutan. Maknanya panggil kawan. Kemudian kata Jabir, faghadibal ansariyu ghadaban syadida. Maka Ansari kan, sahabat Nabi yang Ansar tadi tu dia marah sebab dia kena pukul belakang dia. Dia marah dengan marah yang sangat dahsyat. Dan ini menunjukkan kepada kita kadang-kadang kita kalau nak melawak jangan melawak kasar, jangan berlebihan. Kita kena maknanya sederhana. Jangan sampai kita mungkin boleh nak melawak tu sampai tahap melibatkan peribadi dia, melibatkan keluarga dia, melibatkan isteri ke anak ke, jangan. Kalau nak melawak, kita melawak benda yang betul. Kan? Tapi kalau melawak yang kasar-kasar ni sebenarnya biasalah, ada orang yang ada setengah tempat memang dia terima kan. Ada orang macam tapi semua tu kita kena tengok manusia punya perbezaan. Baik. Jadi apa yang berlaku, dia marahlah, Ansari marah hatta tada'au, sampailah dipanggil Ansari yang lain. Wa qala al-Ansari ya lal ansar. Dia pun panggil, wahai Ansar, tengok ni aku tengah kena pukul. Ya lal ansar. Wa qala al-muhajiri, kemudian yang muhajirin tadi pun dia respon juga. Dia pun panggil kawan dia, dia kata ya lal muhajirin, wahai muhajirin, tengok ni. Maknanya apa yang berlaku. Waktu tu bayangkan, maknanya pergelutan tu berlaku, maknanya kata Jabir, sampai ramai dah yang mengerumun ni. Maknanya yang tadi yang kena pukul tadi, dia dah panggil dah Ansar untuk backup dia. Yang Muhajirin ni panggil Ansar untuk backup, panggil Muhajirin untuk backup dia. Apa yang berlaku? Hatta fakharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar. Maknanya keluar daripada mana? Yang zahirnya mungkin keluar daripada kemah baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana itu ghazawna maknanya dalam ekspedisi peperangan, ghazwah. Kan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Kemudian Nabi bersabda, ma balu da'wa ahli jahiliyah. Nabi marah. Nabi tengok keadaan tersebut, maknanya bergaduh ni. So Nabi SAW, baginda SAW ni dia macam, dia seorang Nabi. Dan Nabi ni, kenabian ni antara yang diungkapkan oleh sebahagian ulama salaf berdasarkan beberapa hadis. Nabi ni dia macam, bila dia seorang Nabi, dia macam bapa. Dia macam bapa. Sebab tu dalam sebahagian riwayat Nabi sebut, ana bimanzilati walidi, ataupun bimanzilati walidi lakum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, aku ni seperti bapa kepada kamu. Maknanya bagi nasihat dan mendamaikan ketika anak-anak bergaduh. Itu sifat kenabian. Jadi Nabi ni, dia adakah macam zaman sekarang ni, kalau kita tengok ramai kalau bergaduh dia lagi jadi batu api. Kan? Jadi sebenarnya itu keluar daripada konsep hikmah kenabian. Sebenarnya Nabi ni bila dia tengok bergaduh, adakah Nabi join sekali ke? Nabi duduk? Tak. Nabi kata, ma balu da'wa ahli jahiliyah, kerana itu kemungkaran. Jadi Nabi tegur terus kemungkaran. Nabi kata,
kenapa kamu menyeru dengan seruan jahiliyah? Ma balu da'wi ahli jahiliyah. Kenapa kamu menyeru dengan seruan ahli jahiliyah? Berdasarkan riwayat lain, Nabi ditafsirkan dalam riwayat lain, Nabi kata, abi da'wal jahiliyati tad'un. Adakah dengan seruan jahiliyah kamu seru? Maknanya, adakah kamu sekarang ni nak ajak kepada jahiliyah balik? Maksudnya seakan-akan Nabi nak ingatkan kepada Ansar dan Muhajirin, kerana dulunya mereka berperang. Bila Nabi datang hijrah, maka Allah menyatukan mereka dengan Nabi Muhammad SAW dengan Islam, mempersaudarakan mereka, Aus dan Khazraj. Kemudian Muhajirin dan Ansar, tiba-tiba kamu nak seru balik seruan jahiliyah. Thumma qala ma sya'nuhum. Kemudian Nabi bersabda, apa yang menyebabkan kamu buat macam ni? Apa? Ma sya'nuhum. Kenapa kamu seru seruan jahiliyah? Fa ukhbira bi kas'atil muhajiri al-ansari qala faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'uha fa innaha khabithah. Kemudian si sahabat yang Ansari tadi tu dia bagi tahulah, maknanya kerana dia telah dipukul oleh Muhajirin tadi, maka ataupun berlaku perpukulan tadi, maka Nabi SAW bersabda, da'uha fa innaha khabithah. Tinggalkan seruan itu, kerana seruan itu adalah seruan yang kotor. Khabithah. Dan sampai situ saja hadis yang ceritakan tentang seruan jahiliah. Maksud hadis ini, Nabi SAW menunjukkan kepada kita satu contoh yang teladan yang sangat jelas, bahawasanya Nabi SAW bagi tahu dekat kita macam mana nak atasi pergaduhan. Antaranya adalah dengan mendamaikan dan maknanya menghalang seruan-seruan yang boleh mengeruhkan lagi keadaan. Antaranya seruan jahiliah. Dan kat sini kita kena faham, seruan jahiliah ni maknanya bukanlah sahabat tu ajak berperang, tapi mereka hanya gunakan kumpulan. Kan? Maknanya kumpulan yang ada. Muhajirin, Ansar. Walaupun nama tu benar, tapi Nabi tetap nampak itu seruan jahiliah. Apa poin dia? Poin dia kat sini, kita sekarang ni, kita tengok umat Islam bertelagah, yang ni duk kata Asy'ariyah, yang ni duk kata Salafiyah. Sedangkan Asy'ariyah tu tak ada pun nama dia dalam Quran. Kan? Yang ada Salafi lah, Salafi ada dalam hadis. Kan? Cuma Ansar dengan Muhajirin pun ada dalam Quran, tapi tetap Nabi tegur. Menunjukkan kepada kita sepatutnya ulama, ahli ilmu, mufti, bila dia tengok keadaan macam ni, dia kena damaikan. Damaikan tu maksudnya dia jangan batu apikan lagi. Dan maknanya dia kena bagi tahu, okey, cari penyelesaian. Maknanya kalau lah kita bayangkan Nabi hidup, Nabi akan tengok benda yang sama dan Nabi akan kata seruan jahiliah. Kalau kita nak asyik nak ajak kepada kumpulan kita dan kita hanya nak bergaduh semata-mata. Ya, kita boleh berbeza pendapat, tapi bukan dengan cara menyeru dengan seruan jahiliah. Antaranya kita, ni tengoklah Asy'ariyah lah yang betul. Kemudian lagi memanaskan lagi keadaan. Kan? Dan itu kita kata antara asas yang kita boleh jadikan pegangan kita, maknanya pengajaran untuk kita sebagai ibu bapa, kalau kita tengok anak kita bergaduh, terus kita leraikan. Dan jangan kita maknanya berpihak pada mana-mana pihak, walaupun kadang-kadang pihak yang dizalimi itu memang dia dizalimi, tapi kita kena adili selepas itu, tetapi untuk meredakan keadaan. So dia kat sini konteks dia Nabi nak redakan keadaan. Sebab dia, Jabir kata dah ramai datang berkerumun. Hampir sebahagian ulama syurah hadis kata hampir-hampir macam nak berlaku perang lah. Sebab itu Nabi SAW terus tutup pintu tu. Nabi tak dengar apa Ansar yang ataupun Muhajirin yang mengadu dekat Nabi tu. Nabi kata tinggalkan ini. Tinggalkan. Sebab zahirnya sahabat tadi dia nak melawak je. Betul tak? Zahirnya. Jadi mungkin itulah yang kita boleh faham daripada konteks hadis tersebut, iaitu sebab itu Imam Al-Bukhari diletakkan bab dalam bab seruan jahiliah. Dilarang ulama hadis faham daripada hadis itu larangan, maknanya seruan jahiliah ni dalam apa bentuk penamaan ataupun apa bentuk seruan sekalipun. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.